Kita nak bincang bab ilmu, bincang yang kita tak anggap ianya ringan dan tak berat, sangat sederhana saja, wasatiyah. Iaitu kita nak bincang tajuk berkaitan dengan halangan ilmu. Apa dia faktor-faktor yang menghalang kita daripada mendapatkan ilmu? Di dalam kitab kita ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. فيا أيتها المسلمات ويا أيها المسلمين اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para penuntut ilmu di Masjid Al-Falah, khususnya di Dewan Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Salwa selaku pengacara majlis kita, moderator kita pada pagi ini. Mudah-mudahan merangkap ketua kelas kita pada pagi ini. Merangkap pengetua Ustaz. Pengetua kita pada pagi ini. Mudah-mudahan semua kita, termasuk puan-puan, tuan-tuan, kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah SWT. Apatah lagi kita berada di dalam taman-taman syurga, bermakna Allah SWT cinta dan kasih, Nabi SAW suka dan cinta, malaikat-malaikat suka dan cinta kepada perbuatan kita ini, amal kita ini, insya-Allah. Kerana dalam satu hadis Nabi kata, malaikat-malaikat ikan-ikan beristighfar bagi pihak kita yang menuntut ilmu. Sebab itu bagi mereka yang istiqamah dengan menuntut ilmu, mereka lah orang yang beruntung, mereka lah orang yang berjaya, mereka lah orang yang akan mendapat keuntungan dunia dan akhirat. Kerana Nabi kata, siapa nak dunia pun kena ilmu, siapa nak akhirat pun kena ilmu, siapa nak dua-duanya pun kena ada ilmu. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bicara kita bergantikan Ustaz Zamri yang jadi CEO Yadim lah ni, maka dia sibuk lah. Mungkin ni pasal kerana dia pada berhimpun di Penang pasal tilawah Quran, kan majlis musabaqah tilawatul Quran di sana di Penang, maka bakat berhimpun semua di sana. Masuklah menteri apa semua berada di Penang baru ni kerana daripada ikuti program di majlis tilawatul Quran dan sebagainya lah. Jadi Ustaz mai ganti, maka sebab itu kita dekat, alhamdulillah kita boleh ganti. Kebetulan pula hari ni Ustaz lapang. Kemarin sibuk sikit dua tempat masjid, Al-Hidayah, Masjid Tengku Kelana, Kelana Jaya, dengan Masjid Al-Irsyad. Al-Irsyad tu Ustaz sebab satu tunda sikit, USJ 1. Pasal nak bagi dan sempat. Sebab yang di Masjid Tengku Kelana mula 9.30 sampai 10.30. Jadi hak di Al-Irsyad tu dia mula pukul 10, jadi Ustaz minta mula pukul 11. Sebab kerana kita nak melari mai daripada Tengku Kelana ke USJ 1. Jadi sempat. Jadi mereka pun bagi maklum kepada jamaah, ketua kelas dia hari juga ataupun pengetua tadi tu. Jadi pengetua sini Kak Salwa. Pengetua di sana Mardiana, nama dia Kak Mardiana. Jadi dia bagi tahu, tak apa Ustaz, kami bagi tahu kat grup, bagi tahu kata lewat sikit. Depa bagi tahu okeylah. Kalau tidak jenuh kena marah. Pasal apa? Kerana lah lambat. Depa duk tunggu lama. Ni pun dekat-dekat nak kena marah. Pasal lambat. Baik, tapi tak apa. Moderator ada, pengetua ada, dia duk berceloteh, dia tak apalah, hingga sikitlah, tak marah sangatlah, meredakan kemarahan, insya-Allah. Tambah pula dia Jack Ustaz tadi, dia kata awet muda, Allah mak. Lagilah tuan-tuan, perempuan semangat ni. Maka kita suruh berhenti lambat sikit. Pasal apa? Pasal kata awet muda tu kena berhenti lama, ceramah lama sikit. Dia baik. Maka
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ni kita nak bincang bab ilmu, bincang yang kita tak anggap ianya ringan dan tak berat, sangat sederhana saja, wasatiyah, iaitu kita nak bincang tajuk berkaitan dengan halangan ilmu. Apa dia faktor-faktor yang menghalang kita daripada mendapatkan ilmu. Di dalam kitab kita ini, dan kitab ini dikeluarkan oleh bidang pendidikan, iaitu Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Jadi mereka bidang ilmu lah, bahagian agama, bahagian pendidikan Islam, keluarkan kitab ini, buku ini. Zaman mak dengan ayah ustaz jadi cikgu dulu di Kedah. Jadi macam disebut tadi, Pak Ustaz guru besar. Jadi sebut kat Saluang guru besar tadi, ingat guru besar lah. Jadi mak ustazah. Jadi mereka lah yang buat balik buku-buku ni, dan mereka juga di antara penggerak untuk keluaran ataupun bahan-bahan ilmiah untuk para guru-guru di Kedah. Jadi yang ditulis dalam kitab ini ialah penghalang ilmu. Dan kita tengok zaman lah ni, ilmu ni mudah untuk diakses oleh kita sebenarnya, tapi itulah cabaran juga, kerana banyak juga yang tidak sampai kepada martabat ilmu. Dia hanya sekadar info saja kadang-kadang. Umpamanya makluman saja, dia bukan naik sampai kepada tahap ilmu lagi. Sebab itu Ustaz kata, bila kita kata dentuman atau letusan, atau kita kata dalam bahasa dulu ni dia panggil teknologi maklumat, dia panggil. Bila mai berlaku satu letupan ataupun dia kata dentuman teknologi maklumat ini, maka dia bukannya maklumat, tengok perkataan, bukan teknologi ilmu. IT tu pada information technology, info ya, bukan ilmu lagi. Sebab itu dia nak bertukar daripada info jadi ilmu, tu yang kita kena dalam sikit. So kalau takat 1 minit 2 minit TikTok yang kita tengok, bukan ilmu lagi, sebab dia tidak dalam, dia tidak menyentuh secara dasar, dia hanya sekadar makluman, iklan saja. Sebab tu kita kena faham IT, information technology, teknologi maklumat, bukan teknologi ilmu. So dalam martabat ilmu, nombor 1 ialah maklumat. Tu martabat dia paling rendah, dia belum naik lagi kepada ilmu. Maklumat ataupun information ini dia dipanggil sebagai daripada ilmu, tetapi belum sampai ilmu kerana belum dicernakan. Kita kena proses, kita kena cernakan dan cerakinkan dia, barulah dia jadi ilmu. So info, maklumat dianalisa, ditapis, disaring, barulah dia meningkat kepada martabat yang kedua, iaitu yang dinamakan sebagai ilmu. Ilmu ni duduk nombor 2. Ilmu duduk nombor 2. Nombor 1 makrifah ataupun maklumat. Nombor 2 martabat dalam ilmu ialah dipanggil sebagai ilmu. Barulah setelah Ustaz kata kita analisa, setelah kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita buat sedikit proses menapis, menyaring, mentabayun. Tabayun bagi apa? Kaji selidik dulu, kaji dulu. Jangan terima telan bulat-bulat. Yang tu yang jadi rosak. Kena tapis, kena selidik. Tabayun tu mana? Selidiki dulu. Kadang fitnah, kadang hadis palsu, kadang hadis yang mungkar, hadis ahad yang bukannya daripada Nabi. So sebab itu makluman yang sampai jangan terus ditelan bulat-bulat.
Maklumat-maklumat yang ledakkan Ustaz lupa dentuman pula dah. Ledakkan teknologi maklumat. Baru dia main tu perkataan baru dia lambat. Ledakkan teknologi maklumat tu. Maka puan-puan sekalian, ledakkan teknologi maklumat ni, jadi kita kena ada di situ ilmu untuk menyaring, menapis, klasifikasikannya. Sama ada kita nak ignore atau kita nak terima. Kalau kita ignore, tengok ni mengarut dah ni, ignore. Jangan share, jangan kongsi, jangan sebarkan, jangan viralkan. Sebab kita kata ni maklumat yang tidak tepat, tidak sahih. Itu perlu. So bermakna nombor satu yang kita mengaji pada pagi ini, dalam kita menerima makluman yang semakin meledak macam bom. Dia belas dalam TikTok, dia belas dalam Facebook, dia belas dalam Instagram. Kita yang sampai kat kita tengok, kita ada ilmu, kita capih dulu, kita saring dulu. Ni betulkah fitnah? Ini betulkah hasutan? Ini betulkah fakta kah auta? Ini palsu, fake news kah, ataupun fake hadis kah, ataupun original, ataupun autentik. Jadi semua tu memerlukan ilmu. Kerana ledakkan bukan ilmu, ledakkan maklumat saja. Jadi sebab tu kena faham elok. Jadi jangan duk kata, oh teknologi ilmu. Dah, teknologi maklumat. Kena tahu beza antara maklumat dengan ilmu. So apabila kita sudah analisa, kita sudah tabayun, kita sudah selidiki, kita sudah kaji, maka dia akan bertukar menjadi ilmu. Had kita dapat TikTok, Instagram, Facebook tadi tu sudah boleh diklasifikasikan, dikategorikan sebagai ilmu. Jadi daripada ledakan maklumat yang menggila sekarang ini, maka kita tuan-tuan dan puan-puan kena punyai penapis. Penapis itulah yang kita panggil ilmu. Kalau tak ada ilmu, dia telan semua bulat-bulat, akhirnya dia perbodohkan oleh mereka-mereka yang menghantar maklumat tersebut. Jadi kadang-kadang itulah berwujudnya ustaz-ustaz yang instan, yang segera, yang bukan ustaz. Dia boh jubah, dia boh serban, lepas tu dia kutip poin-poin daripada ustaz-ustaz lain, dia bercakap. Lepas tu dia pasih sikit cakap, orang pakat tengok. Lepas tu orang pakat rojok. Bukan rojokan kita budak-budak tu, budak-budak muna'ab tu, bukan. Kalau bahasa tak elok dulu kami duk panggil nangoi. Tak elok apanya nangoi. Jadi bahasa Kedah campur Cina. Nangoi dia panggil. Jadi depa ni TikToker ni, influencer ni bukan tempat kita ambil ilmu. Kalau kita ambil ilmu kat depa, jahanam lingkup. Orang Kedah tambah lagi, lingkup kat Allah dah kata. Lingkuplah kita, rosaklah kita, binasa. Sebab dia pun tak tahu mana dia bercakap, dia tak ada base, dia tak ada background pendidikan. Dia hanya ambil poin-poin untuk dia nak jadikan bahan, konten di dalam bahan dia. Sebab tu dia boh jubah, boh sorban, boh gincu sikit, bagi merah memang mulut lelaki pun. Ataupun dia ni guna apa nama apps tu, dia boleh bagi jadi merah, blushing, semua ada. Filter. Jadi pakat kata, betul dah, terima, telan bulat-bulat. Tak boleh. Ni yang Ustaz nak habaq kata, pentingnya kalau di zaman Sayyidina Umar belum ada TV, belum ada radio, belum ada internet. Di zaman kita, dia sudah bimbang tentang Sayyidina Umar, tentang mereka-mereka yang menyampaikan ilmu yang tidak berkeahlian. Dia bimbang lah zaman dia tu.
dalam keadaan tak ada radio, tak ada internet, tak ada macam kita media sosial sekarang, TikTok dan sebagainya, dia sudah bimbang manusia zaman dia, rakyat dia mengambil ilmu daripada orang yang tidak berkeahlian. Apatah lagi di zaman kita, tuan-tuan dan puan-puan. Maka sebab itulah Ustaz suruh kita pandai menapis. Dengan cara macam mana nak tapis? Ialah dengan kita sama-sama menuntut ilmu daripada orang yang sebenarnya. Bukan kita mengambil ilmu dalam TikTok. Kita hanya mengambil maklumat sahaja. TikTok, Facebook, maklumat yang main 3 minit, 2 minit, yang di video pendek itu bukan tempat untuk menimba ilmu. Tempat menimba ilmu ialah di dewan, di masjid, di dewan kuliah yang dibuat secara formal. Ini dia tempat dia. Inilah dia, kita boleh interaksi, kita boleh tanya, kita boleh soal. Guru tengok muka kita, kita tengok muka guru. Kita tak faham, kita tanya. Guru boleh interaksi, dialog dengan kita. Tapi yang duk mai dalam ledakan maklumat, itu hanya maklumat, bukan ilmu. Jadi sebab itu penuntut ilmu, dia bukan menuntut ilmu dengan TikTok. Dia tidak menuntut ilmu dengan Facebook. Dia tidak menuntut ilmu dengan melalui media-media sosial. Tapi penuntut ilmu ialah mereka yang datang ke dalam majlis-majlis ilmu seperti di Dewan Fatimah Az-Zahra di Masjid Al-Falah ni. Tak boleh sekadar bermaya-maya saja di dalam menuntut ilmu. Kerana dia tak sampai martabat ilmu. Dia hanya sampai martabat maklumat sahaja. Jadi sebab itu berhati-hatilah kita. Zaman Saidina Umar, dia cukup risau. Rakyat dia mengambil ilmu daripada bukan orang yang berkeahlian. Nabi SAW pun mula bimbang dah zaman Nabi. Keluar dah satu hadis. Nabi kata, aku bimbang manusia nanti akan mengambil fatwa daripada orang-orang yang jahil. Apabila mereka berfatwa tanpa ilmu, Nabi kata, fa'aftau bighairi ilmin fa'adallu wa adallu. Mereka sesat lagi menyesatkan. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Begitu timbul macam-macam isu. Baru ni masalah sapu ambil uduk, sapu stukin pula dah. Itu ni sapu kuf, kulit, tak apa lah. Stukin ni kalau sapu lagi teruk lah basah, main mengarut. Kalau kuf sapu tak apalah, sapu basah dia tak lembab, lagi busuk mengaum lah kalau kita sapu. Stukin bukan boleh basah, lembab pun tak boleh, dia busuk. Jadi tak kena gaya nak piduk-piduk penyamakan khuf dengan stukin. Bukalah stukin, bukan payah basuh, kena lap kaki tu pula, baru boleh pakai stukin. Jadi kita duk pergi tak mau buang stukin, nak mudah kononnya, bukan mudah, tu lagi susah. Kena faham betul-betul konteks dia. Kita ni kena faham tu kata fiqh, kepahaman yang mendalam. Jadi kalau mereka duk nak menyamakan stukin dengan khuf, tak sama lah. Pasal stukin dia kedap air, dia serap air. Manakala khuf dia tidak menyerap air sebab dia kulit. Memang kita sapu tangan kita basah, kita sapu sikit, tak apa. Tapi kalau basah dia kena ada air. Sapu, bukan sapu kosong, bukan sapu debu, air juga. So stukin, cuba bayang kalau kita bagi dia lembab basah, dia mengaum bau sekali. Sebab dia sudah jadi basah berkulat. Masam. Dia panggil bau kepam. Bau hapak. Maka sebab itu janganlah duk pergi. Dia kata susah Ustaz, bagi orang nak bagi mudah orang nak semayang. Janganlah kita duk ambil pandangan yang payah. Dia tak tahu tu sebenarnya yang payah. Hang tahu tak bila sapu ayak di stukin, itu lagi memayahkan dan itu lagi perangai yang tak bertamadun, menyusah. Itu perangai orang hulu mana tu nak buat kerja lagu tu, tak bertamadun, tak madani. Badawi tu kalau buat perangai ke tu.
Kepam, bau, masam. Jadi sebab itu Ustaz kata kena perhati elok-elok maklumat, kena orang kata apa, reality. Di antaranya ialah fiqhul waqi'. Kita kena waqi' stukin tu apa dia, waqi' stukin apa dia, waqi' khuf tu apa dia. Itu yang kata fiqh reality. Fiqh mengerti apa itu bahan stukin, apa itu bahan khuf. Bahan stukin menyerap air, bahan khuf tidak menyerap air. Sebab itu Nabi kata sapu khuf, bukan sapu jawrab. Jawrab stukin. Jadi tuan-tuan kena faham. Jadi ulama-ulama pun dia kena tahu bahan-bahan yang menyerap air, bahan yang tidak menyerap air, yang mana boleh sapu, mana tak boleh sapu, yang mana mudah untuk kita basuh kaki daripada sapu kaki stukin. Sampai tak mau buka stukin pasal apa? Jadi kalau kasut tak apa, ni stukin. Kasut kan ada kulit, kita sapu atas kulit, sapu tak apa, tak basah kaki. Yang ni kaki basah makan ayak, lepas tu penyakit kena potong kaki, tak pasal-pasal. Kalau kencing mana? Dia makan ayak, bila makan ayak ni kulat air tu, dia celah-celah jari, menyebabkan kadang-kadang melahat, merebak sebab dia tak lega. Orang ada diabetes, lah kali potong. Tak buja, tak ada satu pasai duk pipa tua pelik-pelik lagu tu. Benda mudah sangat. Yang kita duk pergi sokong, duk seronok sangat pasal apa? Nak sapu ayak di stukin. Menasabahlah sikit jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok nombor 1. Penghalang ilmu yang pertama ialah dari dalaman diri kita. Faktor internal. Dia ada external. Ni internal faktor. Internal faktor ialah nafsu, hawa nafsu. Nombor 1 penghalang kepada ilmu ialah hawa nafsu. Jadi puan-puan sekalian, tuan-tuan, kita boleh refer ayat surah Yusuf ayat 53. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu mendorong kita untuk berbuat jahat. Maka nafsu ini kena diurus, bukan dibunuh. Kerana kita sebagai manusia secara fitrah, semula jadi Allah bagi kat kita main-main tu, dia bagi dah dengan nafsu. Keluar daripada perut mak kita tu, dia main dah dengan nafsu. Jadi manusia makhluk yang mulia, dia diberikan 2, iaitu nafsu pun diberikan, akal pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat hanya memiliki akal, tidak mempunyai nafsu, tidak mempunyai nafsu. Manakala haiwan mempunyai nafsu sahaja, tidak mempunyai akal. Manusia dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Sebab apa? Sebab yang Allah bagi kat malaikat pun Allah bagi kat manusia. Apa yang Allah bagi kat binatang pun Allah bagi kepada manusia. So manusia ni gabungan antara malaikat dan haiwan. Jadi sempurna lah. Apa yang ada pada malaikat ada pada manusia. Apa yang ada pada binatang pun ada pada manusia. So macam mana nak menyusun, menguruskan pro dan kontra, nak menguruskan antara 2 sifat malaikat dan sifat haiwan yang ada pada badan kita, yang ada pada diri kita. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, nafsu yang tidak dikawal oleh akal, yang tu menyebabkan faktor menghalang ilmu, menyebabkan manusia sanggup melakukan maksiat dan kejahatan. Jadi ini yang menghalang kita daripada ilmu. Apabila nafsu kita tidak diuruskan,
menyebabkan ilmu kita akan hilang. Akan tak boleh nak menjaga diri kita daripada berbuat maksiat. Satu cerita di dalam syurga lagi, nafsu manusia sudah ada, iaitu pada bila Tuhan bismillah halang kita daripada makan buah yang terlarang. Benda yang Tuhan larang sikit, satu ya. Benda yang Tuhan halal berlambak. Tapi nan kata nafsu, dia pergi cari juga benda yang Tuhan larang. Maka bermula dengan Hawa, bini kepada Adam alaihi salam. Dia dulu yang makan buah larangan, pohon larangan. Sebab dah tahu dah manusia perempuan dia nafsu lebih, nafsu nak kekal dalam nikmat syurga tu. Nah, dia keinginan, harapan untuk dapat kekal di dalam syurga. Harapan dia, keinginan dia, nafsu dia ingin duduk dalam nikmat yang kekal. Dan dikatakan dia tak tahu peristiwa ketika mana Adam bertentang dengan iblis tu. Sebab dia belum ada pada ketika itu, dia belum diciptakan. Sebab ikrar daripada syaitan, iblis nak memusuhi anak Adam, dia tak dengar. Sebab dia belum wujud. Adam susah iblis nak goda dia, nak hasut dia, sebab dia ada waktu dia dengar iblis kata nak sesatkan kamu dan anak cucu kamu. Jadi dia tak pakai nasihat daripada iblis. Maka iblis ni dia guna pintu belakang ini, itu Hawa. Dia tahu Hawa tak ada ketika tragedi ataupun ketika peristiwa. Iblis berjanji untuk memusuhi Adam dan anak cucu. Jadi dia gunakan itulah, dia pergi hasut Hawa untuk makan dengan hasutan yang makan, kempen yang makan, iaitu dimakan oleh Hawa. Iaitu dia kata, kamu nak duduk kekal tak dalam syurga? Dia bila dengar macam tu, nafsu dia memang ingin kekal di dalam syurga. Jadi terus ditelan. Ni Ustaz kata ni, terus ditelan. Itu dia tak timbang dulu, dia tak tapih dulu, dia terus ikut hawa nafsu dia. Dia terus melayan apa yang dipanggil sebagai kempen sesat daripada iblis. Dia tak mesyuarat dulu, dia tak tapih tanya Adam dulu. Dan yang syoknya, bila Hawa makan, tak jadi apa. Tu Allah Ta'ala nak tunjuk. Hawa makan sebiji, 3 hari tak ada apa-apa pun. Bila 3 hari tak ada apa-apa, dia pergi kata ke abang dia Adam. Dia mula dah hasutan daripada iblis tak makan, hasutan daripada bini makan je. Oh ni semua ni power ni, jangan dia buat main. Kan ada apa? Anak Ibrahim pun bini yang power tu, ada sisah, bukan dia sangat. Maka sebab itu, sebab kerana apa? Bini power, dia kuasa dia guna tu, kuasa pujuk rayu tu. Jadi dia kata kat Adam, abang jom kita pergi kat pokok tu, kita makan. Pasal apa? Allah, cik makan tak ada apa pun. Awak tak ada apa-apa pun, telan dah cik, telan dah sebiji, ada buah dah 3 biji. Pokok tu ada buah 3 biji. Sebiji Hawa dah makan, telan 3 hari tak ada apa-apa. Dia kempen, abang jom kita pergi makan abang, sebab kita makan buah ni kita boleh kekal dalam syurga. Jomlah. Oh, sayang ke bini. Maka dia pun tak apa, jom. Makan jadi ke mana? Dia tanya, cik darling makan jadi macam mana? Ling makan jadi macam mana? Ling makan tak ada apa-apa pun. Makan berapa hari dah? 3-4 hari dah makan tak ada apa-apa pun. Bila Adam dengar tak ada apa-apa, dia pun kata, kalau gitu betul juga lah. Maka jom. Dia pun pi Adam makan, baru Tuhan tunjuk. Sebab yang terima arahan tu Adam. Hawa dia tak dengar perintah tu.
perintah tak makan tu dia tak terima. Yang terima laki, suami sebagai ketua. Lalu sebab tu Allah kata, ya Adam. Dia panggil Adam, dia mana panggil Hawa. Allah kan panggil Adam, Adam mana yang panggil ya Hawa, tak ada dalam Quran. Sebab cerita ya Hawa tak ada kan. Ya Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Perintah engkau wahai Adam duduk dengan isteri kau. Dia makna perintah dia tak main kepada orang yang nombor dua. Perintah dia selalu kepada ketua. Orang-orang bawah tak perlu dengar perintah. Sebab ketua tu akan sampaikan kepada orang bawah. Sebab tu menteri dia panggil ketua pengarah. Dia tak cakap kepada semua staf bawah dia. Begitu juga pengetua tadi kat saluran pengetua, dia panggil penolong kanan. Dia tak penolong kanan dia tadi main hantar ayam tu. Dia tak suruh perempuan semua. Sebab dia macam tu. Allah Ta'ala pun dia tak suruh Hawa, dia tak cakap dengan Hawa, dia cakap dengan Adam. Sebab tu dia panggil ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha haitsu syi'tuma ragadan wa la taqraba hadhihi syajarah. Tu arahan tu kepada Adam. Jangan dekati pokok ini. Hang bagi tahu kat bini hang juga aku bagi tahu. Dia pergi menghadap Allah. Allah kata ke Adam, ingat ni, hang dan bini hang jangan dekati. Makna yang dengar arahan langsung dari Allah itu ialah Adam. Sebab tu Hawa makan dulu, Allah tak hukum. Allah tak punish dia. Tak punishment dia. Sebab dia tak tahu, dia tak pergi menghadap Allah. Yang menerima arahan dari Allah ni Adam. Sebab itu Adam pergi makan juga, Allah bagi hukuman serta-merta. Apa dia? Terlucut pakaian. Maka telanjang bogeh mereka berdua. Khadijah pula. Hawa kata, pasal apa? Saya makan tak jadi apa? Abang makan terus terlucut. Bukan takat abang saja. Dengan dia sekali terlucut. No? Pakaian. Dia kata sudah. Kita kena marah dah. Pakat minta mampun, minta maaf. Mereka cepat istighfar, menyesal. Rabbana zalamna anfusana wa illam tak. Mereka tak tunggu lama. Terus spontan mereka kata, Allah, kita silap dah. Adam kata, Allah, aku ni terlanggar perintah dah. Allah, aku terlajak dah. Allah, aku silap dah. Ni punca dia boleh balik semula ke syurga. Segera. Tak macam Iblis. Iblis, dia tahu kata salah, tapi dia duk mempertahankan kesalahannya tu. Dia duk menegakkan benang yang basah. Dia duk basah di diri dia betul lagi. Dia duk setujing jari kat Adam. Dia tak tuding kat diri dia. Adam dia tuding diri dia bila dia buat silap. Ni sikap dan sifat yang mesti kita ambil. Iaitu apa dia? Bahawasanya kita ini manusia kena tiru resam Adam, jangan tiru resam Iblis. So kalau kita salah pun sebagai suami, jangan duk berkeras ego tak mau mengaku. Aku ketua. Adam tak ada masalah, dia ketua, dia suami pun dia mengaku. Salah, silap. Aku zalim diriku sendiri. Patah kita manusia tuan-tuan, kita lelaki biasa bukannya maksum pun lagi mengaku lah kalau salah. Begitu juga perempuan ni. Jangan duk ego sangat. Nah, Allah silap, baru minta maaf lah. Maaf lah, jangan tak maaf. Sebab kerana kita kena tiru tok nenek kita, bukan tiru Iblis. Iblis bukan spesies kita. Spesies kita Adam. Itulah tok nenek kita nombor satu. Tok kita nombor satu. Bagaimana mereka boleh Tuhan ampun? Sebab mereka ni mudah mengaku silap. Mengaku saja, bukan nanti minta maaf lagi. Mengaku silap tu pun Tuhan dah ampun dah. Apatah lagi kalau kita minta ampun, minta maaf. Jadi tuan-tuan, nafsu tu cerita dia, nafsu. Jadi nak cerita nafsu ni, dia ada 7 martabat. Ahli bijak pandai mengumpamakan nafsu ni macam dengan kuda. Kuda, kalau kita pandai kendali dia, dia bermanfaat untuk kita. Tapi kalau kita tak pandai kendali dia, jatuh patah tengkok. Patah tengkok kena pakai. PM kita tu biasa jatuh kuda patah tengkok dulu masa dia TPM dulu ni. Kan dia pakai dulu. Jatuh kuda, jangan buat main.
Dr. Mahathir naik kuda juga lah. Tu tak tahulah umur lah dia naik ke tak lagi. 97 tak tahu. Dulu dia naik, dia ada di Sedang. No? Kuda dia ada. Memang semua dia naik. No? Dan dia ni bagus ya, bila orang tanya idola dia kata Nabi Muhammad. Ada orang idola dia Mahatma Gandhi. Punyalah ketawa hala. Soalan yang sama wartawan tanya, idola siapa? Dia kata Mahatma Gandhi. Pejuang Islam lagu tu. Mahathir kata sekular tu. Bila orang tanya siapa idola tu, tentu dia kata Nabi Muhammad. Tengok sorry, lain cerita. Bijak, otak boleh pakai. Dia kata hampa ada nampak aku nyanyuk tak? Dia tanya apa ni, hampa ada nampak aku nyanyuk? Dia tanya wartawan, awak ada nampak aku nyanyuk ke? Dia kata saya boleh jawab soalan, saya boleh bagi idea. Dia kata ada nampak saya nyanyuk ke? Dia tanya soalan kat wartawan balik. Memang orang lain dia kata 97 nyanyuk, tapi hampa nampak aku nyanyuk ke dah? Maka tuan-tuan, jawapan dia kata bila tanya abang idola dia siapa, dia terus jawab Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad dia kata boleh ubah orang jahiliah dalam masa yang singkat, 23 tahun. Yang tu kita kena tiru dia lah. Macam mana aku duduk 22 tahun dia di Perdana Menteri tak boleh ubah pun. Sikap perangai 22 tahun campur 22 bulan tak boleh. Nabi Muhammad 23 tahun mission complete. Dia boleh sempurna misi. Tu hebat, itu idola. Apa rahsia dia boleh buat tu? Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, yang ni, yang kata kuda tersat ni, dia pi rata tu. Nak cerita nafsu tu macam kuda. Cerita Mahathir naik kuda, tak jatuh, no? Ada orang naik kuda jatuh patah tengkuk dengan baik mujak tak mati. Yang buat main. Sebab tu siapa yang pandai mengendalikan nafsu, dia akan bermanfaat. Sebab dia macam kuda nafsu ni. Siapa yang pandai kendali dan gunakannya dengan baik, dilatih, diajar, dididik kuda tu, dia akan memberikan faedah dan manfaat kepada tuannya. Tetapi sebaliknya, dilepas bebas kuda tadi, tak diasuh, tak dididik, tak ditrain. Kan kita kena train dulu kuda tu, bukan boleh pipi naik terus. Jangan buat sepasai. Cari mampu, orang Kedah kata. Hang pipi tak berkenalan dengan dia dulu, tak piduk mesra dengan dia dulu, pipi naik terus, dia buang kita jatuh patah tengkuk. Tinggi kuda ni. Dan dia lambung, dia takat lambung tak apa, dia sepak, dia tendang dengan kaki dah. Jangan buat mainan dengan kuda ni. Itu nafsu kita. Nafsu kita kalau kita tak train, kalau kita tak didik, kalau kita tak asuh dia, dia jadi macam kuda liak. Tapi kalau kita dah mula berkawan dengan dia, kita mengerti, memahami dia, kita tahu macam Ustaz kata wakat dia, wakat ni realiti nafsu tu apa dia, kita boleh bendung dia. Sebab tu Nabi bukan suruh kita bunuh nafsu, Nabi suruh kita kawal nafsu. Sebab tu nafsu seks dia suruh kahwin. Dia tak bagi kita liwat, lesbian dan lain-lain, LGBT tak bagi. Dia kata bukan cara dia nak melepaskan nafsu dengan cara tu, tapi cara kahwin. Tu diberikan oleh Nabi solusi. Jadi mengerti, oh kita boleh mengatasi masalah syahwat kita ni dengan kita berkahwin. Ada solusi dia, ada jalan keluar dia. Tak cukup seorang, dua, tak cukup dua, tiga, tak cukup tiga, empat. Ni untuk orang lelaki. Masalah berkaitan syahwat ni, nafsu tu nak selesai macam mana? Ada penyelesaian dia. Bukan buat jahat. Tak boleh duk enjoy dengan yang haram. Sebab tu Ustaz kata, orang perempuan, bini Ustaz, dia takut suami dia dengan yang halal. Dia tahu laki dia tak akan buat benda yang haram. Dia tahu laki dia tak akan enjoy dengan yang haram. Laki dia akan enjoy dengan yang halal. So dia bimbang laki dia buka cawangan tanpa pengetahuan. Sebab tu kami risau Ustaz, risau dengan yang halal, bukan risau dengan yang haram. Ni jawapan daripada puan-puan. Puan-puan semua ni takut dengan yang halal, bukan takut dengan yang haram. Dia tahu haram laki dia tak buat. Dia takut laki dia buat dengan yang halal. Senyap-senyap kahwin lagi. Buka cawangan. Jadi sebab itu, tu cara dia. Begitu juga marah, Ustaz kata. Marah 3 hari. Itu maknanya ada solusi. Artinya kita tahu kendali nafsu kita. Marah tu nafsu.
Tapi ada tempoh dia. Nak layan nafsu marah ni takat berapa hari? 3 hari. Hari keempat pakat-pakat berdamai balik. Pakat-pakat berminta maaf balik. Berdamai balik. Itu orang yang tahu hakikat. Begitu juga nafsu apa lagi? Nafsu makan minum. Silakan yang halal. Enjoy dengan yang halal. Makan musangking ke apakah. No? Malam Ustaz, kawan Ustaz daripada Kedah ratusan kilometer sanggup buat mai durian, itulah kawan sejati. Dandan naik jadi kawan sejati. Pasal apa? Hang buat mai durian kat aku, jamu Ustaz pulut durian. Dia kata mai makan durian, dia tanak pulut, dia bancuh santan, dia serve hidang kat Ustaz. Bukan bini dia, dia sendiri. Bini dia duduk tidur di atas tu. Ustaz pergi rumah dia, bini dia profesor, doktor. Maka bini dia lihatlah malam kita tak apa dia main. Dia pun buat tuan-tuan. Dia tak ada masalah. Dia kata memang dia ada buat kerja tu. Dia suri rumah. Bini dia pergi keluar kerja. Jadi tak apalah dia reda. Jangan duk kata kat bini dia bagus. Tak apa. Tak mimpi. Maka Ustaz kata, hanilah kawan sejati. Wak mai daripada Kedah ratus kilometer durian. Nak jamu kita kawan dia. Pasal Ustaz kata hari tu balik tak dan nak makan durian dusun hang. Selalunya aku duk pi dusun hang makan durian. Jadi dia buat mai sepawai. Dia frozen. Lepas tu dia bancuh makan pulut. Diet per diet semalam. Dekat semalam. Hari ni dan Ustaz jalan dah tadi. Pagi tadi 3 round pusing Tasik. Dalam pusing Padang dekat Darul Ihsan tadi. Bakar balik durian hak makan semalam. Dengan pulut. Dengan santan. Ni kata cerita nak abang kata kawan sejati. Dia buat mai, dia teringat, dia buat mai. Bersusah payah tu buat naik pas. Kena marah tau, kena berteriak. Kalau bau, dia bubuh dan sebagainya, frozen, dia beku kan, tak bau. Dia frozen. Lepas tu sampai sini, Ustaz nak pergi tu petang dia buat keluar lah. Dia kata lepas Isya baru aku boleh pergi sebab aku ada kuliah. Kata tak apa, lepas Isya main, aku buat keluar siap-siap. Lepas maghrib aku keluar dah. Ustaz lepas kuliah di Glen Marine semalam, baru Ustaz pergi. Dia di BSP, Banak Seri Putra. Elok-elok Ustaz sampai. Dia pun cayak elok. Sedap, tak lari pun. Ni suara dia jadi serak-serak sikit. Sebab apa? Dia panas. Bagus dia punya variety ataupun dia punya apa nama kahwin dia tu. Bagus durian sedap-sedap semua. Walau isi putih, isi kuning semua manis. Maka itu kata peringkat kita nak mengawal nafsu. Iaitulah nafsu kalau kita kendalikan, kalau kita uruskan. Ustaz kata makan, minum yang halal silakan. Berlebihan jangan. Berlebihan jadi ustaz nanti. Makan dekat 5 ulas tak apa lagi lah. Jangan hantam sampai 10-11 ulas lagi, teruk badan kita pula. Jadi pakat dekat mana yang halal tu pun boleh, tapi jangan berlebihan. Sebab Tuhan kata kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum jangan berlebihan. Dia berlebihan jadi bercakap seorang kata kami pakai barang pasal dah jadi mudarat. Itulah dia kata dulu diet Ustaz tak jalan. Tak jalan pasal boleh masuk. Lah boleh diet sikit, ikut sunnah sikit. Pasal apa? Dia sekat intake, food intake tu dia sekat, portion intake dikecilkan secara paksa. Diet rela paksa. Doktor abang kat Ustaz, Doktor Ustaz, kawan Ustaz, satu darjah satu kelas. Dia ni kata kat Ustaz, kita ni buat macam ni, proses ni, operation ni dia panggil cut to cure. Cut to cure. Dia cut, dia kata dia untuk cure, untuk merawat. Sebab tu bila dia cut intake, bermakna nafsu kita nak makan dulu tak boleh kontrol sebab boleh masuk. Bukan tak tahu, mengajak orang bukan main jaga nafsu ni. Lah ni malu nak ajak kalau dulu. Lah tak apa, lah boleh lah mengajak pasal dah boleh boleh kontrol. Dulu hang sembang pandai daripada tu badan macam apa tu. Ikut nafsu lah tu dia kata, duk ajak orang supaya jaga kontrol nafsu. Yang hang tu tak pasal-pasal. Kadang Pak Ustaz marah duk makan banyak. Dia kata aku tu hang pandai duk ajak orang, dia kata suruh jaga nafsu, kontrol nafsu. Yang hang tu badan tu ikut nafsu lah tu, dia kata sudah kena dah aku.
Pak kata tak apalah kalau orang kena penampak lah. Ni pak kita, betul juga no. Dia kata, tak usah duk tunggu lagi, hang kena buat. Ustaz takut nak buat. Merayu, dia tak unduk sikit pun. Hang kena buat juga. Telefon kat dia, macam mana ni nak buat malam tu, esok nak break, takut. Zaman tu Covid pula tu. Sekali dia tidur, aku tidur terus sekali tanya. Biar gemuk pi lah, tak apalah, boleh hidup lagi. Nah, tapi dia kata jangan duk mereka, hang terus buat, jangan duk buat pasal. Nah, dia kata macam-macam. Apa ni bercakap ceramah ke orang pandai tapi penakut pula dah. Dia sound kita pula dah. Dia nak bagi semangat tu. Dia kata hang ni apa ni buat malu dia kata. Nak lari pada wat. Saya takut nak operate. Ingat senang operate, takut tu. Pasal nak kena abuse sampai tak sedap jadi takut. Tambah dia kata ustaz ni ada masalah hepo, ustaz mungkin lambat. Dia main duk ceramah pula dah doktor bios tu. Dia ingat kita berani. Lepas tu bini ustaz kata jangan duk pergi habaq apa dah kat dia. Sekali dia lari tak pasal. Buat saya dapat tak tahu sudah sedap apa. Habaq kat dia pelik-pelik. Lepas tu Cimanis naik pula malam tu. Darah tinggi naik pula. Dia kata ni bahaya ni, kalau esok lambat sedap. Allah. Doktor tu pun meriben. Dia pergi duk rempak patient. Patient dah lah nak masuk operate esok ni. Dia pergi duk abang lagu tu. Maka tuan-tuan ustaz nak lari balik malam tu, telefon kat abang. Nak cabut semua dah. Cabut semua dah. Tapi pak ni dia pandai. Dia telefon kat dia. Dia kata hang tak usah takut, ni arahan. Ini perintah. Hang kena taat. Dan bila taat kat pak ni ada manfaat. Betul. Kita pegang yang tu lah tuan-tuan. Bila ada pak, mak tak ada pak. Jadi pak tu jadi rojokan kita. Nak buat apa-apa satu pun dia ikut arahan dia. Ikut perintah dia. Ikut perintah dia, insya-Allah berkat. Selamat hidup kita. Sungguh ustaz tengok, ya Allah. Dia kata aku doa, aku semayang hajat, aku tahajud. Sepanjang hang duduk dalam Dewan Bedah tu duduk baca Yasin, dia kata jangan takut. Sebab sikit bila kita cerita kasih sayang, dia sebab tu cerita. Abang kata bapa mak kita kena dengar cakap sebab ada berkat. Ada berkat. Sebab itu perempuan sekalian, ini pengalaman inilah yang mengajar kita arti kasih sayang. Sebab tu benda ni yang kita nak terapkan dalam hidup anak-anak kita. Kadang dia buat tak indah dengan mak pak, macam mak pak tak ada harga. Padahal mak pak itulah sumber keberkatan hidup kita. Ni start cerita ni mudah-mudahan dapat diambil manfaat oleh seluruh netizen kita. Sebab ini pengalaman yang berlaku kepada diri kita sendiri, dan kita nak benda ni diambil pengajaran oleh rakyat kita supaya mereka menghargai ibu bapa, mentaati perintahnya. Sebab dia bukan nak kita jadi naya, dia bukan nak bagi kita jadi, nak bully kita, nak bagi jadi susah mudarat kita. Dia tak ada dalam hidup dia. Bahkan dalam hidup dia pun nak korban untuk kita. Jadi anak-anak ni dia tak faham. Dia pun ingat mak pak nak buat naya kat dia tak tahu mak pak ni kalau boleh nak anak-anak lebih daripada dia. Sebab itu dia pun sanggup bela kita untuk nak bagi kita hidup panjang. Kita bela mak pak nak bagi cepat pi. Alah sabarlah ustaz. Berapa hari sangat lah. Tu. Tengok perangai kita. Mak pak bela kita, dia nak bagi kita long life untuk hidup lagi panjang. Kita bela mak pak, tak apa ya, 2-3 bulan ya, 2-3 tahun ya. Lepas ni dia pi lah. Tu mak anak bela pak dengan pak bela anak. Mak pak bela anak lain. Dia nak anak dia terus hidup sihat walafiat. Kita bela
tak apalah sabar-sabar lepas ni dia pergi ya. Oh, bercakap dengan bini, cakap dengan anak-anak dia. Dia kata tak apalah kita sabarlah Sat, nak lama mana sangat. Nah. Tapi anak-anak pak mak pak ni dia tak ada lah, dia nak anak dia hidup. Dan dia pun seriau duk tengok ustaz, dia kata aku takut hang ni aku semayang hang dulu, bukan hang semayang jenazah aku. Tu dia sampai tahu tu dia takut duk nampak, dia kata ke depan kalau tak buat sesuatu, dia kata badan hang ni aku seriau, dia kata. Seriau apa? Seriau takut hang pi lah, dia kata. Pasal tengok teruk sangat. Penyakit pun dia main macam-macam lah. Dia main teroid lah, dia kencing manis lah, dia main apa nama darah tinggi lah. Sebab dia jantung kita pam lebih, badan besar, dia kerja lebih. Lah ni semua alhamdulillah tu kata dengar cakap pak. Ubat kencing manis dah diponti dah, tak makan dah. Ubat darah tinggi pun tak makan dah. Hanya ubat hormon tiroid dia kena makan. Itu pasal hormon. Dia tak boleh, walaupun dia kurus dia duk tak mau nak elok. Tiroid ni dia slow, ustaz, slow. Sebab tu dia gemuk. Slow ni dia metabolisme pun jadi slow. Jadi lambat bakar. So dia jadi naik badan tu. Jadi kena makan hormon nak bagi dia laju balik. So hormon 100 mcg setiap hari, 1 biji saja. Yang tu ya. Yang lain semua dah cut off terus pil yang lain. Jadi tu membantu kesihatan. Tu yang nak cerita pasal Kak Salwa, dia punya punca cerita ni. Pasal dia cerita, dia kata tadi kita buat bukan saja-saja, kita buat kerana ada rawatan untuk kesihatan. Ustaz Yusai ni, Ustaz apa semua tu, semua dah masalah kesihatan. Jadi bab nafsu ni ada 7 peringkat. Nombor 1 amarah bisu. Ini paling rendah sekali. Nombor 2 lawamah. Itu nombor 2, iaitu dia ada rasa menyesal sikit bila nak buat salah. Nombor 3 mulhamah, ilham. Dia ada ilham untuk jadi baik. Ini peringkat ketiga. Nombor 4 mutmainnah. Nombor 5 radiyah. Nombor 6 mardiyah. Dan nombor 7 ialah kamilah, ataupun kita panggil nafsu yang kamal, yang kamilah, yang sempurna. Ini faktor-faktor nafsu. Faktor yang kedua menghalang kita daripada ilmu ialah iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan ni dia sudah mula menentang kita, mengattack kita daripada dalam syurga lagi. Iaitu dia mula attack Adam dan Hawa. Kemudian dia attack anak cucu Adam, anak Habil dan Qabil. Bunuh Qabil, bunuh Habil. Kemudian dia attack kita semua sampailah dia ajak kita untuk lawan Tuhan, ajak kita ingkar sama ada tinggal pada yang suruh ataupun buat apa Tuhan larang. Itu yang dia duk attack kita. Sebab tu bila kenuri kenara, hak jenis tuan kenuri tak mau nak semayang, dia ikut cakap iblis. Iblis kata qadha pun boleh ustaz. Iblis kata gitu. Depa pun dah hujah kat ustaz, ustaz qadha boleh kot noh. Dia buat tanya kita, qadha boleh kot ustaz noh hari ni. Tuhan pun dia faham kot kita ni. Kita nak kenuri hari ni bukan tiap-tiap hari. Tu yang tuan kenuri kadang dia tak mau tinggal. Tak mau tinggal majlis dia nak pergi semayang Zuhur, saat yang cabaran Zuhur. Kita kadang-kadang pukul 4 dah dia tak semayang lagi, kita pergi pukul 4. Allah, Ustaz Mai baru teringat dia. Tak semayang lagi. Ustaz kata ni pukul 4 semayang. Tak lagi. Duk kalut, duk sambut orang Ustaz. Ramai sangat. Baru nak semayang ni. Pergi kah kata. Sagi habis tak pasal berdosa. Sebelum habis, pergi. Kalau duk walid lagi, duk tunggu lagi, syaitan mai duk hasut kita. Boleh tak apa, Tuhan dia maha pengampun. Allah Tuhan dia maha penyayang. Dia tak marah zakat sehari tu. Zakat satu waktu tu dia tak marah Pi lah. Tak usah duk semayang lah, sekejap lagi qadha. Siapa yang makan hasutan iblis ni, dia seronok. Dia gelak ketawa, dia kata alhamdulillah dengar cakap aku. Jadi sebab itu faktor penghalang kita kena sedar diri kita. Musuh kita yang utama ialah iblis dan syaitan. Iblis syaitan ni dia nanti akan main hasut kita supaya kita
buat benda yang mendatangkan kemurkaan Allah. Sebab itu dalam Quran Allah sebut dia ni buat daripada api, naris samum. Dia buat jin ni daripada iblis ni daripada api. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun. Kita pula dibuat daripada tanah liat yang kering, yang dibuat daripada bahan kita tu ialah daripada tanah liat yang kering, plastisin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila sempurna kejadian Adam, Allah suruh malaikat sujud kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba an yakuna minas sajidin. Pakat sujudlah iblis, pakat sujudlah malaikat kecuali iblis, dia tak mau sujud. Ni berlakulah pertarungan antara hak dan batil. So pihak iblis mewakili perjuangan kebatilan, dia memperjuangkan batil. Dia akan senantiasa menarik kita untuk berbuat yang batil. Manakala Allah Ta'ala menyuruh kita berbuat yang hak, menyuruh kita berbuat yang baik. Manakala syaitan bertarung untuk tarik kita buat benda yang batil, yang mungkar, yang jahat. So jadi bermakna berlaku pertarungan antara hak dan batil, dan Allah membuka peluang untuk bertarung ni, pentas untuk pertarungan ni, itulah pentas dunia. Pentas dunia inilah pentas pertarungan antara hak dan batil. Seorang hukama berkata, syaitan dapat menembusi manusia melalui 10 jalan. Jalan 10. Yang pertama, apabila tamak, rakus, dia boleh masuk. Orang tamak, orang rakus jadi makanan syaitan. Sebab dengan rakus dan tamak itulah dia akan hasut untuk orang ni tidak pedulikan apa saja haram dan halal, syubhat tak kira, sebab rakus, sebab tamak. Hak orang lain dia sanggup ambil. Yang kedua, apabila panjang angan-angan. Bila panjang angan-angan, dia boleh masuk dalam badan kita, dia boleh hasut kita. Bila panjang angan-angan, orang juga menyebab lupa mati. Bila lupa mati tak takut nak buat dosa. Kita tak apa, boleh qada, tak apa, Tuhan Maha Pengampun, tak apa, Tuhan dia takkan nak berkira sangat. Hari ni ya pun, hari lain duk semayang. Jadi tu semua tu angan-angan tu. Yang ketiga, apabila ingin berehat dan melupai nikmat. Bila kita perempuan sekalian sonok, leka, alpa, dia boleh masuk juga. Sonok, berehat-rehat tu, tak mau bermujahadah, tak mau bersungguh-sungguh, tak mau dalam berjuang. Tu punca, dia boleh masuk. Dia boleh masuk hasut kita dan dia kalahkan kita. Apabila kita tidak ada daya juang, kita sonok dalam rehat, sonok santai, tak mau mengaji, nak TikTok saja. Yang tak mau nak main-main macam ilmu, tak mau, tak payahlah Ustaz. Itu semua tradisional. Kita zaman lah, kita ikut peredaran zaman. Tak perlu dah duk pipi ngaji surah-surah masjid. Tak perlu duk pergi masjid Al-Falah. Kita pegang handset sudah lah ilmu. Ni cara dia nak menyesatkan kita. Yang keempat, melalui bangga diri, ujub. Bahasa kan dia punya perangai aba wastakbara. Itu punca dia jadi kafir. Allah kata aba wastakbara wa kana minal kafiri. Sebab dia kafir, sebab dia aba, enggan. Wastakbara, besar diri, kagum diri dia sendiri, takabur diri sendiri. Yang kelima, apabila mereka meremehkan orang lain, menghina, pandang orang lain hina, tu pun menyebabkan dia boleh masuk dalam badan kita, dia boleh kuasai kita. Dia melalui jalan hang hebat, orang lain tu semua koman. Hang hebat, hang dia jack kita, dia puji kita. Dia puji kita, puji yang menyembelih kita sendiri. Puji-puji yang bukan ikhlas, tapi puji nak bagi kita lingkup. Ini iblis punya cara. Dia puji kita supaya kita tenggelam dalam pujian tu, jadi kita meremehkan orang lain, menghina orang lain.
Hang paling bagus, yang orang lain semua tak ada apa Hang paling top, orang lain semua koman. Yang keenam, apabila ada perasaan hasad, dengki. Ini pun dia boleh guna kita, dia boleh perkudahkan kita. Bila kita ada hasad, dia nanti gunakan hasad dengki kita tu untuk menjahanamkan kita, untuk merugikan akhirat kita. Yang tu punca kadang-kadang amalan kita duk kumpul lama dah, nak menjadi manfaat untuk kita dah, tiba-tiba hapus, lupus, pupus sebab kerana dengki. Hasad dengki merosakkan pahala yang kita kumpulkan. Nabi kata dia macam dengan api yang memakan segala amalan kita. Yang seterusnya, yang ketujuh ialah riak. Yang ke-8 ialah bakhil. Yang ke-9 sombong, dia masuk dalam badan kita melalui lubang sombong. Dan yang akhirnya 10 ialah tamak. Sama macam rakus juga, tapi dia ulang balik tamak, no? Dia mungkin kitab kita ni dia ulang balik 9 pun tak apa dah. Sebab tamak dan rakus tu semacam rakus dan tamak lebih kurang no? Tak apa lah, 10 yang 10 tamak. Tamak ni dia nak lebih tu, dia bagi nak lebih, dah tak syukur lagi, dia nak lagi, tak masa kenyang dengan apa, tak masa cukup dengan apa yang telah diperolehi. Tu punca syaitan boleh menguasai kita. Bila kita dah ada angin tu, kita dah ada angin tamak tu, dia akan gunakan kita punya kelemahan tu. Dia tahu dah, dia kaji, dia nak masuk dalam sesuatu dia nak menguasai anak Adam ni, dia study dulu apa kelemahan anak Adam. Dia study. Bukan dia bukan orang bodoh, iblis. Dia intelek tau, cendekiawan tau, dia pakar. Sebab tu yang kalau peringkat general, dia hantar general juga. Dia tak hantar private. Dia tahu private tak boleh tewaskan kita, dia hantar hak hebat-hebat. Yang berpengalaman menyesatkan orang lain tu, dia menyesatkan wali lah, dia kata okey, hang pi goda dia sampai dia sesat. Jadi kena faham halangan kita nombor 2 ialah iblis dan syaitan. Jadi dia guna apa? Modus operandi dia 10 cara dia nak menyesatkan kita melalui kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita tu. Bakhil, sombong. Jadi kita nak lawan, tak mau bagi kalah, kita pemurah, kita jangan sayang, kita bagi, kita infak, kita sedekah. Cara nak lawan. Tapi kalau kita duk ikut dia, sedekah lah yang papa dia tu. Tak kat papa tak apa lagi, kedana pula dia tu, no? Papa kedana. Jadi jangan lawan balik. Terdapat juga bukti bagaimana iblis dan syaitan berniat jahat terhadap manusia, iaitu amat benci kepada orang baik dan amat sayang kepada orang jahat. Tu dia. Orang jahat iblis sayang, orang baik orang sayang. So kita jadi orang apa? Kalau jadi orang baik, orang sayang. Kalau jadi orang jahat, iblis sayang. Ini juga dinyatakan oleh iblis yang menyerupai manusia yang menjawab soalan Nabi. Nabi pernah berdialog dengan iblis. Iblis dia main dalam bentuk manusia. Dia boleh menyerupai manusia. Dia menyerupai manusia jadi wajah hitam, pakai hitam semua, sebab mewakili jahat, hitam. Sisi hitam dia bagi. So dia pakai hitam, dia main duk bertemu ramah dengan Nabi. Nabi tanya, dia jawab. Nabi tanya, dia jawab. Nabi tanya, dia jawab. Jadi cerita tu ada nanti kita sambung. Kalau ada siapa-siapa tak main pula, kita boleh sambung pula. Ingatkan Ustaz, sambung cerita dialog Nabi dengan iblis. Ni bagus ni, kita tinggal dengan satu yang suspend, macam drama TV3 juga. Dia tengah-tengah suspend, dia tinggal, dia tergantung cerita. Ni cerita yang akan datang, sambungannya ialah dialog Nabi dengan iblis. Apa dia yang Nabi tanya, yang dia jawab. Rahsia-rahsia iblis pula yang kita kena tahu, supaya kita dapat jauhkan diri daripada apa yang iblis nak guna sebagai cara nak menyesatkan kita, sehingga kita dapat atasi perkara ini, insya-Allah. Jadi takat tu sila.
Susunan dia. Amarah bisu nombor 1, lawamah, lepas tu mulhamah, nombor 3 mutmainah, nombor 4 mutmainah, nombor 5 radiyah, yang ke-5, yang ke-6 mardiyah, yang ke-7 kamaliyah atau kamilah. Nafsu yang kamilah. Jadi takat itulah pengajian kita pada pagi ini, majlis ilmu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan beri manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.